sejahtera tuan-tuan dan puan-puan pendengar podcast Bola Lagi. Kembali kita ke bahagian kedua untuk episod bonus daripada kami yang bertujuan untuk merangkumi, menutup terus buku kejuaraan AFF 2022 yang sudah selesai sebelum ini. Dan pada bahagian pertama podcast ini, kita telah membincangkan secara general, secara keseluruhannya persembahan pasukan kebangsaan, perlawanan demi perlawanan, dan juga kita berbincang berkenaan dengan hidden gem yang kita perolehi daripada skuad kebangsaan kali ini, yang mana kita tidak menurunkan pasukan utama di kejuaraan AFF. So pada bahagian pertama kita telah membincangkan berkenaan dengan dapatan-dapatan kita, hasil-hasil kita daripada kejuaraan AFF tersebut. Untuk bahagian kedua ini kami banyak membincangkan tentang tajuk besar, iaitu what's next, apa seterusnya untuk Harimau Malaya, terutama sekali kalau kita melihat kejohanan Piala Asia yang akan datang pada Januari 2023 dan kita hanya ada 12 bulan untuk membuat persediaan. So daripada titik tolak daripada kejohanan AFF 2022 ini, what's next untuk Harimau Malaya? So boleh dengar sambungan perbincangan kami semua. Dipersilakan. Yalah. So basically kita tahu pasukan Harimau Malaya yang kita hantar untuk AFF kali ini bukan pasukan utama kita. So apa yang kita harapkan, macam apa yang Azim panjang lebar cerita dan macam yang kita dah cover pada episod-episod sebelum ni, pemain-pemain ni have to continue their progress lah, sebab kita memang dah ada establish squad, and I think establish squad untuk national team. Tapi with this exposure, what they have shown us tu, memang kita ada capability lah beyond the established stars lah kan, macam tu lah, macam Azhar Azmi, macam Kimi lah. So what they need to do lah once Liga Super kembali Februari nanti kan. So now kita move on to, kita tutup buku lah. Aku rasa kita boleh tutup buku AFF 2022 ni. Later AFF 2024 kita buka balik buku ni. Dan kita buka buku baru, iaitu buku Liga Super 2023 yang akan bermula Februari nanti kan. So I think the best way untuk kita pivot kepada topik ni adalah kita tengoklah macam yang Azim cerita tadi, macam mana progress pemain-pemain yang ada pada tim nasional sekarang tu. So kita tengok ke mana dia orang boleh pergi untuk Liga Super ni lah. I think first of all, yang paling high profile lah, kita cerita pasal Pawi. Aku rasa baru hari ni tadi tim Ratchaburi nama tim tu, dia baru announce yang Pawi is joining them lah. So Ratchaburi tim Thai, tim Division 1 Liga Thailand. Aku Google dia, rupanya pernah jadi champion tahun 2012, quite recent. So kau ada apa-apa komen pasal this transfer from Pawi daripada JDT ke Ratchaburi ni? Dia transfer ke loan sebenarnya? Loan. Semua Azim tu. Oh, loan. Azim. Dia together dengan loan dari JDT. Daripada CDB. ada seorang lagi yang CDB. Mali punya Mali tu kan. CDB. CDB, Mali player, CDB. JDT juga. So dia ada two players from JDT loan to that club. Oh, okay. Betul. So apa komen kau Phil pasal transfer ke Liga League One Thailand ni untuk Pawi? Okay, Safawi dengan menaik peningkatan mendadak Arif Aiman last 2 season dah. So Safawi dia dah hilang lah dia punya position dekat JDT, and he never regained his top form zaman Big Tang Cheng Ho, zaman dia pegang MVP kan. So Pawi is not the same Pawi yang menang MVP lah. So quite interesting lah, the MVP from Safawi pergi ke Arif Aiman who replace him kat JDT kan. So the next 12 months ni he really need playing times lah, playing minutes. So asalnya transfer ke Liga Siam is best option for him for now kan. So, hopefully dia dapat minutes lah dekat Rochungpuri. Aku sendiri pun tak pasti siapa kat import lain kat Rochungpuri or better players than him, or dia akan jadi pemain backup ke first team, yet to be seen lah. But Safawi
Safawi satu benda Safawi ni dia mesti ada jiwa lah untuk main dengan Malaysia. So even Provide Kipangku pun nampak dekat dia punya attitude and hence dapat Captain Ahmed kan, one of the trio dapat Captain. So the semangat, the jiwa untuk Anwar itu masih ada, and obviously dia memang akan try to prove his worth lah to get to the flight to Doha, Qatar lah. So all the best Safawi. Personally aku sebenarnya agak kebayar lah. I really hope the best for Safawi because he is good lah. He is good. Just that injury, hilang form dan dia tak dapat tempat JDT, those combo tu tak doesn't help lah. So all the best lah dekat Rochor Buri. All the best kepada Pawi lah. So selepas Pawi, another high profile transfer yang melibatkan pemain-pemain yang bermain pada AFF 2022 ni adalah the Selangor trio lah. Trio Selangor tu. Jimmy, Faizal Halim dan Ruben Terran kan rasanya. Tiga pemain yang melengkapkan perpindahan ke Selangor. So kita minta resident Selangor kita lah untuk komen pasal perpindahan ni. What good it will bring to Selangor, what good it will bring to the national team lah untuk perpindahan Jimmy, Faizal Halim dan Ruben Terran ni apa? Pada kau Pan? Pada aku, ia satu gabungan yang lebih menarik lah untuk Selangor tahun ni. Sebab aku rasa dalam 2 season kebelakangan ni Selangor memang really depending on very very young player. Terutamanya player-player yang diambil daripada Selangor 2. So bila ada so-called big transfer lah dari among the local punya players ni macam Faizal Halim dan Kuzaimi ni, so aku rasa dia menambah sesuatu lah dalam tim Selangor tu sendiri. Sebab Selangor memang ada masalah dengan penyerang dan barisan pertahanan. Sebab macam aku cakap tadi, dia memang really depending on very young player. So bila Kuzaimi dengan Faizal Halim ni ada dalam tim, so aku rasa ia akan sedikit sebanyak merubah sedikit lah cara permainan pasukan Selangor. Lepas tu pula aku rasa sebagai seorang pemain kebangsaan yang dah regular macam Faizal Halim dan Kuzaimi, so dia akan memberi lebih persaingan yang baik lah di kalangan pemain muda dan pemain senior dalam pasukan Selangor itu sendiri. So itu yang aku nampak lah untuk Selangor bersaing dalam Liga Super. Boleh lah kali ni misi 3/4 lah. InsyaAllah lah. Sebab setiap tahun misi tu on je. Sebab belum menang lagi kan. Seat 2015. So kita tak cakap hal Liga Super pun kan. Kita terus dalam Malaysia. Okay lah. Betul. Okay. So that's the Selangor trio. Aku nak sentuh satu lagi kata orang high profile team lah Hazim ya. Tim yang berbelanja besar not only this season, musim lepas pun dia berbelanja besar, Sabah kan. So Sabah ni menyaksikan the addition of Darren Lock dengan Stuart Wilkin. Aku rasa Stuart Wilkin tak, dia memang dah Sabah. Darren Lock daripada PJ City kan. Mungkin asal loan ya Sim. Loan juga. Stuart Wilkin ialah loan daripada JDT. So not permanent. Not permanent tu Sabah. Tak permanent tak tahu. Saya tak ada orang tahu tu. Macam loan je. Okay, so Azim, so the addition of Darren Lock to the team lah, kepada Sabah kan. So macam aku tanya Pan tadi lah, what good we bring to the team Sabah itself, and pada kau jelah kepada readiness both of them untuk campaign seterusnya Harimau Melaya lah. Pada kau Azim, apa komen kau Azim untuk dua pemain ni, Darren Lock dan Stuart Wilkin? Untuk saya Stuart Wilkin ke Sabah sebenarnya sama macam Safawi ya, untuk mendapatkan minit perlawanan ya. Beliau sebelum ini di JDT, saya memang menonton banyak perlawanan JDT tapi tak berapa nampak sangatlah Stuart Wilkin, walaupun beliau datang ke Malaysia dengan nama yang besar daripada youth set up Southampton, tapi beliau bila sampai ke JDT lebih kepada untuk
standby lah untuk macam ready untuk diserap ke pasukan pertama, tapi tak juga diserap-serap, tak juga diturunkan ke banyak perlawanan, dan beliau di loan ke Sabah. Di Sabah, Stuart Wilkin, yang saya cuma ingat game menentang JDT saja ya. Ada JDT tak berapa pastilah. Yang saya ingat belum mempamerkan prestasi macam dia dengan Malaysia, tapi untuk untuk mendapatkan minit perlawanan dikira okey lah, sebab tahun lepas Sabah pun ialah baru nak masuk Liga Super juga, dan juga sebenarnya Sabah, kalau kamu tanya saya, memang perform juga sebenarnya, sebab biasa pasukan yang baru masuk Liga Super ni biasa avoid relegation, tapi saya tengok Sabah dah boleh lawan JDT, dah boleh lawan dengan Terengganu, Piala Malaysia pun masuk semi-final. So sebenarnya performance Sabah cukup bagus. So saya anggap Steve Wilkin ada memainkan banyak peranan di sana lah. So untuk Darren Lock ditambah lagi ke dalam pasukan Sabah, memang semampunya menajamkan serangan lah. Darren Lock ini kita jangan tengok dari segi jaringan ya. Dari segi jaringan memang kita tahu beliau tak berapa banyak menjaringkan gol, tapi beliau seorang pemain yang rajin ya, mengejar bola, mengganggu pemain pertahanan. Beliau suka menyebabkan pasukan pertahanan kehilangan bola dan melakukan kesilapan. So dari sini beliau, saya rasa, memilih pasukan yang betul lah, pasukan Sabah. Sebab kalau dia pergi ke pasukan yang macam JDT, kemungkinan besar susah mendapatkan minit perlawanan. Lagipun beliau pemain kebangsaan. Pemain kebangsaan kita tak boleh biarkan dia bermain tanpa di klub tak ada minit perlawanan, tapi bermain untuk pasukan kebangsaan. Ya, beliau mesti mendapatkan minit perlawanan. So tindakan beliau pergi ke Sabah adalah satu keputusan yang tepat lah. Saya yakin pasukan Sabah mampu memberi saingan yang lebih sengit lah kepada pasukan Terengganu dan juga pasukan JDT lah untuk Liga Super tahun ni. So sebab tahun lepas saya rasa Sabah nombor 3 ataupun nombor berapa tapi tak mungkin top 2 lah. Tapi dari sana saya boleh buat conclusion lah, pasukan Sabah tahun ini kalau boleh target top 3 lah untuk Liga Super 2023 inilah. So basically itulah kita dah sentuh nama-nama besar lah yang beraksi cemerlang pada AFF 2022 ni. What's next for them dekat local footballing scene lah. So kita pun tahu the only way untuk kita punya player ni national setup kita ni progress kan, dia kena ada competitive league lah. So with this player keluar daripada macam JDT memang terkenal kumpul player ni tadi kan, so dia keluar just to make sure that they have enough playing minutes kan for people like macam Stuart Wilkin, people like macam Pawi tadi kan. So pada hakikatnya memang it will only spell kebaikan untuk national team. Satu lah Zim ya, sorry Zim, aku nak kena kacau kau lagi Zim. So untuk yang tak nampak video ni, masa kami rekod ni, Azim tengah pakai jersey Kuching United, bukan KCFC tu tak. Ni tim Kuching yang original yang menang Liga Rakyat ni. Azim pakai t-shirt, pakai jersey Kuching FA. Aku nak tanya pasal Syami Izzuan Zim, sebab kena tanya lah kan. Orang kita kan, orang Kuching ya. Orang Kuching kan. So dia akan pindah daripada tim yang tidak membayar gaji, SUFC, dan berpindah ke Seri Pahang kalau tak silap aku kan Zim. So ya betul, pasukan Seri Pahang hari ini disahkan hari ini. Hari ini baru disahkan rupanya. Okey Zim, apa pandangan kau, apa contribution dia this transfer kepada Syami? Adakah dia akan with this transfer dia akan kekal sebagai akan dipanggil oleh KPG pada setup yang akan datang lah? Untuk Nur Syami Izzuan ya, beliau yang saya kenal seorang pemain right winger untuk pasukan Sarawak dululah. Sekarang beliau bermain untuk Pahang, sebelum ni bermain untuk Sarawak United.
So untuk Nur Syami Izwan, sebenarnya tahun beliau telah hilang lama daripada set up pasukan kebangsaan sebab beliau last bermain untuk Malaysia pun Malaysia bawah 23 sebenarnya tahun 2017, dan dengan pasukan Sarawak yang terumbang-ambing sekarang, dengan Sarawak United yang dengan kamu imagine sajalah, dengan pasukan yang tidak membayar gaji pun beliau boleh mempamerkan prestasi yang profesional, mempamerkan prestasi yang boleh memikat Kim Pan-gon. Dari sana saya harap beliau mendapatkan minit perlawanan bersama dengan pasukan Seri Pahang lah. Dengan mendapatkan minit perlawanan saja dan juga mempamerkan prestasi yang luar biasa, baru boleh beliau menggugat front 3 pasukan Malaysia lah. Sekarang ni front 3 pasukan Malaysia ya, kita memang sedia maklum lah, Darren Lock confirm top striker, Faizal Halim confirm sebelah kiri, Arif Aiman confirm sebelah kanan. Even Safawi pun agak susah nak menggugat pasukan Malaysia ini. So Safawi, Safawi pula. Dan Nur Syami memerlukan kerja keras yang lebih ya untuk menggugatkan ketiga-tiga ini untuk memikat hati Kim Pan-gon ya. Arif Aiman kiri kanan dua-dua boleh main, so lebih kurang sama macam Nur Syami ya. Dia pun boleh main sebelah kiri, dia pun boleh main sebelah kanan. So kedua-dua bahagian ini pasukan Pahang sepatutnya memanfaatkan kehadiran beliau ke pasukan Seri Pahang lah. Itu pendapat saya. Oh ya, tadi nak confirm ya, Stuart Wilkins sudah permanent transfer pergi ke Sabah lah. Ya. Memang nasib baik ada Azim. Nak harap aku moderator memang lambat lah. Apa kita tolong menolong. Okay, macam yang aku sentuh tadi, macam Azim sentuh tadi, baru-baru ni I think semalam kot memang ada page Harimau Melaya ada host video conference dengan player-player SUFC. Player-player SUFC, kalau tak silap aku tak tengok sangat walaupun diorang tag Ultra Crocs dekat video tu kan, aku sampai sekarang tak tengok pun. Aku tengok macam 10 saat kot video tu sebab benda sama kan, malah nak dengar, tapi just nak komen lah, nak tambah lah 5 bulan ke 8 bulan ke dah tak bayar gaji player ni kan. Kita ni tak bayar gaji sehari 2 hari, wah 5 bulan. Azim angkat tangan tunjuk 5 bulan. So kita ni tak gaji lambat sehari 2 hari pun dah cuak kan. Ni 5 bulan kan. Aku macam memang tak boleh terima lah. Janganlah khianat orang macam tu sangat kan. Kami ni sedih sebab asal Sarawak kan, memang itulah paling hampir kami kepada tim sebenar kan, walaupun we refuse to acknowledge itu tim itu tim Sarawak kan, tim rebranding kan, tapi that's hakikatnya itulah paling hampir kan. So it's sad lah, tahun 2023 kan masih lagi ada cerita-cerita macam ni. Kita nak masuk ke Liga Super, nak start season baru. Kita tahun depan ada tahun ni lah ada agenda penting untuk skuad Harimau Melaya ke Piala Asia, tapi liga kita ada daripada asalnya 18 tim. Asalnya daripada patutnya 18 tim turun kepada 16, tarik diri PJ City, tarik diri lagi, so kita jadi 14 dan sekarang. Aku dah lost count sebenarnya siapa tim yang akan main Liga Super ni. Kan 14 kan. So kalau macam ni lah kita punya Liga Super kan, masih lagi di tahap yang sangat tidak profesional kan. Apa pandangan kau, Apan? Soalan yang aku tunjuk kat kau dulu, Apan, sebagai resident Selangor kan, yang cuba mencabar JDT kan di Liga kan. Yalah, it's JDT and below lah untuk pasukan bawah ni kan. Apa tanggungjawab sebenarnya untuk memastikan Liga ni kompetitif lah. Baru hasilnya kita nampak, bila Liga tu kompetitif, baru pasukan kebangsaan akan merasa laba ni kan. Apa kau punya nasihat, harapan kepada pasukan yang JDT dan ke bawah JDT? Aku rasa isu-isu di luar padang tu sepatutnya tak perlu ada lagi lah. Macam aku cakap lah, gaji, itu perkara asas lah. I think kalau kita nak bersaing dengan lebih baik, isu di luar padang terutamanya isu gaji ni tak perlu ada dah lah. Dan kita benda ni dah sering kali lah, tu acap kali diberitahu lah. Macam kalau kita tak mampu untuk berbelanja besar dan kita
kita hanya ada sekian banyak duit untuk kita gunakan, dan kita kena live with that lah. So, kita dah ada PJ City dah buktikan yang dia hanya menggunakan 100% pemain lokal sebab kekangan bajet ataupun ada sedikit-sedikit isu-isu lain. So tapi dia still mampu bersaing di dalam Liga Super. So itu merupakan salah satu contoh kelab yang cuba berbelanja dengan bajet yang ada. Satu lagi dah semakin maju ni, kita juga untuk menambah untuk menjadikan liga ni lebih kompetitif, facilities pun kita kena tingkatkan. Aku rasa kita dah dapat tengok selepas JDT ni, kita kena acknowledge lah, memberi contoh yang sangat baik lah dengan facilities latihan yang bertaraf dunia, stadium yang baik, dan kelab-kelab lain pun aku rasa kelab-kelab lain cuba untuk mengekori lah, macam Selangor sendiri dah ada pusat latihan, and Terengganu kalau tengok latestly diorang pun dah memang invest on diorang punya training center. Tapi kelab-kelab besar lain macam Kedah, aku rasa di baru-baru ni aku ada baca lah, macam di bawah new owner ni pun diorang moving towards that. So kita nak kelab-kelab lain ni pun adalah at least basic ataupun asas yang baik, facilities asas yang baik untuk diorang berlatih lah. So aku rasa dua perkara utama ni lah, bajet dan pusat latihan yang baik, dan of course kalau kita tak ada stadium sendiri, kita sewa stadium sedia ada. Itu yang kita perlu utamakan dulu sebelum kita nak achieve yang kita nak menang cup ke whatever. So aku rasa benda asas tu perlu diselesaikan supaya kita boleh target untuk menang piala di masa akan datang. Kelab-kelab macam kalau kita tengok contoh negara jiran Thailand sendiri, diorang memang melabur kepada benda-benda asas ni dulu sebelum diorang cerita nak pergi lebih jauh. Kita cuba mungkin aku boleh tambah sikit. Cuba kita bayangkan orang yang dah menang 7 kali piala Asia Tenggara ni pun belum menang di peringkat Asia ataupun belum layak di Piala Dunia. Yang kita ni baru menang sekali ni, di mana kedudukan kita sebenarnya? So kalau Thailand dah menang 7 kali, diorang pun dah ada liga yang kompetitif dengan fasilitis yang baik, pun belum mampu untuk menang Piala Asia dan layak ke Piala Dunia. Kita yang baru menang sekali ni, di mana kedudukan kita? So aku rasa itu salah satu sisi yang kita perlu tengok untuk kita lebih kompetitif di liga tempatan kita. Ke depan. Thank you for that. Tadi memang something to ponder lah untuk kita semua kan. Thailand yang dah level macam tu pun still tak sampai lagi. Apatah kita yang itu pun tak ada, benda asas pun tak ada. Memang cakap pasal World Cup memang jauh lagi lah kan. Cakap pasal Asia Cup ni pun tak apalah. We'll see how. Kita ni fan ni boleh berharap je. Kita fan ni boleh menyokong. Kita fan ni boleh duduk dan buat podcast je. Itu je lah. But we try to play our role dalam this ecosystem, dalam the whole idea lah. Okay Phil, I think something for you lah. Well, kita pivot nicely untuk fan lah kan. So kalau peminat yang turun ke stadium tengok Harimau Melaya main, suka tengok cara Faisal Halim main, suka tengok intensity Pawi, suka tengok Kimi punya industrious run, suka tengok Darren Lock, dan suka tengok everyone. These players sebenarnya week in week out ada dalam Liga Super kita sebenarnya. Not many realize sebenarnya that thing kan. Kau datang stadium, kau minat all these player, dia sebenarnya ada dekat Liga Super. Meaning to say, sokonglah, turun dan tengoklah pasukan tempatan kan. Apa pesan kau Phil kepada kita punya peminat kan, peminat tempatan ni? Pesan untuk untuk berhadapan dengan Liga Super yang akan datang. What's your advice to them? What's your harapan kepada penyokong-penyokong bersepak tempatan untuk Liga Super yang mendatang? Okay, itu kita dah bincang kan pasal
fans Harimau Melaya ni jarang menghampakan lah. Setiap kali ada nation call, panggilan per TV, insyaAllah memang kita akan bagi servis baik untuk Harimau Melaya. Tapi somehow ada benda ni tak replicate lah kepada our local scene, local footy, not until quarter final Piala Malaysia kan. Separuh akhir Piala Malaysia dah start rebut tiket, ada dia punya ultimate final Piala Malaysia lah. Tu je lah, maybe 3 game besar yang memang awak akan really looking forward kan. Tapi somehow benda ni tak replicate dekat our normal season. Even JDT struggling kan untuk to fill up dia Sultan SSI tu sampai ke TMJ sudah few times, especially we mention about crowd yang tak, TMJ selalu lamented dia cakap aku dah buat macam-macam, kenapa kau tak lihat turun stadium. So up till the level kan. So tak sure lah apa masalahnya. Maybe kita ni Malaysia, typical Malaysian lah kot. Just kita Bangsa final. suka benda satu hashtag bangsa final. Kita memang suka benda yang hype kan. So rasanya the only cara dia adalah team or even MFL tu sendiri sebagai badan organisasi menguruskan Liga Malaysia tu kena sentiasa create the hype lah supaya orang sentiasa create ada interest. So I read somewhere lah, is it one of the song Facebook or Excello kan, either one lah, dia cakap pasal MFL ni kena start buat branding macam Klasiko kan. We should have something similar lah. Even macam maybe Azim boleh tambah kot, even Serie A kan, you have Milan Derby kan. Then they even create lah, dia even macam hypekan lagi Derby Itali kot between, betul je Juve and Inter. So macam MFL should start thinking about along those line to hype, keep the hype. Okay, maybe just tekan contoh lah, kita ada Klang Valley Derby, North Derby kan, East Coast Derby. Benda tu lama dah ada dah Derby, tapi just tak di-amplify lagi dah, dia hype. Even kalau even Selangor JDT kan, lagi lah hype ada current Malaysian Powerhouse. Powerhouse versus so-called King of Melaya kan. So those kind of hype tu both parties lah, MFL dengan team tu sendiri lah kena main peranan. So fans ni dia fed by hype lah. That's I think normal for any human being kan. So kita tak ada kita maybe tak ada culture that we yet to have or reach the level of the football culture dekat luar lah. Sorry to say lah, but ada bit, but we still long way to go lah. That's my take on this. Like you said, like even JDT sendiri pun have trouble to fill up SSI kan, outside of the big knockout stage and finals and everything kan. Okay lah, tak apalah. I think that like apa yang aku cakap tadi lah, kita every one of us try to do our part lah kan. Kita ni duduk buat podcast, ada geng yang actually memang hype di social media, ada geng yang memang everyone do their part lah. Kita memang tahu, kita sedar bola sepak national ni the only way for it to go forward is dia kena ada satu ekosistem yang rancak lah kan. So we play our part lah, we try to play our parts lagi boleh lah. Okay, aku rasa that's Zul, boleh saya tambah Zul? Silakan Zin, silakan. Sorry saya okay, terima kasih. Sebenarnya Malaysia ni saya ada setuju ya dengan culture kita ya. Sebenarnya Malaysia ni masalah dia satu saja. Kita mengutamakan Piala Malaysia lebih daripada Liga Super. Sepatutnya kita ni mengutamakan Liga Super lebih daripada Piala Malaysia. Macam di England, macam di Itali, macam di Spanyol, baru kita boleh majukan bola sepak negara. Sebab saya tak tahulah Malaysia penyakit ini bila nak sembuh lah. Sebab TMJ sendiri pun ada sebut Liga patutnya diutamakan. Ini saya setuju. Sebenarnya sebelum TMJ sebut pun saya dah fikir barang ni dah. Kenapa kita asyik menidakkan Liga kita? Mengapa kita asyik menganatirikan Liga kita dan asyik memberi perhatian kepada Piala Malaysia? Dari sini kan yang saya boleh conclusion Liga Super kita ni kalau boleh
macam Liga Spanyol lah, ada El Clasico, ada Madrid Derby, ada Derby de la Madonnina, AC Milan versus Inter Milan sebenarnya maksud saya tu. Yang namanya Zul. Rome Derby, Rome Derby, lidah berbelit kelakar. Derby di Italia. Derby di Italia, Juventus versus Juventus versus Inter Milan. Macam itu yang kita perlukan, sebab kita macam mana kita nak bagi gelaran dan utamakan gelaran itu. Kita sendiri tak utamakan liga kita. Kita asyik beri prioriti pada Piala Malaysia. Benda ni lah sepatutnya di tackle oleh liga MFL CEO Stuart Ramalingam. Kalau tak, sampai bila-bila pun tak habis cerita ini. Itulah kamu tengok bangsa final, bangsa semi final, bangsa suku quarter final, suku akhir lah, quarter final. Inilah datangnya benda, nama-nama dia datang, namanya datang dari Piala Malaysia. Sepatutnya Piala Malaysia ini kita jangan beri prioriti sangat. Liga Super sepatutnya jadi prioriti di negara kita ini. Itulah pendapat saya lah sebenarnya. Pan, sebagai champion Piala Malaysia yang paling banyak kat sini kan. Kau ni Pan, salah kau lah ni Pan. Balik-balik kejohanan tertua di Asia. Betul lah, aku rasa sebab dah budaya benda tu sejarah panjang kan. So memang terbuai. Aku rasa memang peminat Malaysia terbuai dengan Piala Malaysia tu lebih daripada Liga Super lah. Aku totally agree lah. So bila Liga Super punya game macam orang pun tak aware yang minggu ni ada lawan apa. Tapi bila once it come to Piala Malaysia punya season, semua orang macam tahu hari ni apa lawan apa kan. Betul. I think point Azim tu valid lah. Betul lah. So I think kita pun ada kesedaran itu kan. With that in mind, aku rasa that's where this podcast will pivot to lah. We will discuss we will talk about Liga Super lah. We will try to focus, kita akan cuba hypekan lah ya. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, I think itulah hala tuju podcast Bola Lagi selepas inilah. Kita akan memberi fokus kepada Liga Super. Kita akan cuba war-warkan Liga Super come Februari nantilah. So we'll try, we do our best lah. Mungkin kita akan nantilah kita tengoklah apa yang kita boleh come up with lah. Okay, I think aku rasa cukup untuk kali ni. Kita tutup episod AFF 2022. Kita dah cover performance pasukan, kita dah cover performance player, kita dah cover katanya hidden gem yang kita jumpa daripada national setup ni kan. And then kita dah cover juga what's next for these players, apa yang dia perlu buat, apa kita perlu harapkan untuk they to make sure that they re-establish themselves untuk next selection of Kim Panggon. Kita juga dah cover Liga Super, the ecosystem yang kita harapkan, bukan Piala Malaysia, Liga Super, ekosistem yang kita harapkan untuk keep the fire burning lah untuk pasukan Harimau Melaya, because ultimately kita semua nak tengok Harimau Melaya je berjaya kan. So tak guna jadi jago kampung kan. I mean, dah lama sangat dah kita dah tak nak sebenarnya. Aku sebenarnya dah tak nak dengar pasal pasukannya layak ke Olimpik Moskow, pasukannya layak ke Olimpik Munich. Aku dah tak nak dengar benda tu sebenarnya. Sebab itulah that's the reason kenapa logo kita pada podcast ni adalah Saha dan kawan-kawan kan, tim yang menang AFF 2010. Itu sebab dia lah. Kita tak nak cakap pasal benda lepas ni. So the only way to move forward tu kita tahu it's Liga Super lah yang akan memacukan kemajuan pasukan tempatan lah. Okay guys, aku bagi each one of you 30 seconds lah. Jangan lama sangat lah, dah panjang sangat ni. Pan, kau ada apa-apa tak? Pan? Closing word Pan. 30 seconds Pan. Apa tak? Kemeriahan, sokongan kepada Harimau Melaya untuk Piala Suzuki ni akan diteruskan lah. Akan diteruskan terutamanya di masa masa Liga Super bermula lah. So kita keep support our local club, our local scene ni. Tak kisahlah daripada mana-mana club. So seluruh pelosok negara ni kita kena sama-sama memberi sokongan dan sentiasa educate lah kawan-kawan kita untuk tetap menyokong Liga Tempatan ni, sebab kalau tak ada siapa nak kalau bukan kita yang menyokong, siapa lagi lah kan. Takkan kita nak harapkan orang lain pula untuk menyokong. So kita sendirilah kena ambil inisiatif untuk terus menyokong. Itu sajalah pada saya. Key word goes to educate lah. Memang itu pun tujuannya, kita come out bilis nak educate je, tak ada lain pun.
Engkau Phil, anything Betul. Phil, to wrap up pasal this whole thing. Aku tak kisahlah kau nak cerita pasal apa Okay. pun. Alright, the next 12 months is going to be the most crucial 12 months lah for the whole nation lah kan. So kita punya kita buat organisation Liga Super, harapnya lah, aku harap sangat pesanan kepada MFL, tolong beri kerjasama kepada Kim Panggon, and especially kepada pasukan negeri pun tolonglah. Kita ada 12 bulan yang paling crucial ni. Sama-sama lah kita bantu Kim Panggon supaya come January 2024 kita akan memiliki satu pasukan yang paling ampuh lah untuk mengibarkan cabaran kita di Qatar. Oh, it's January bukan no longer December. January. Januari. Okay, betul. Tiket So dah beli dah. tak adalah benda bongok-bongok pada MFL ke pada state team kan yang start ni lah bla 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 kan. So tolong just 12 bulan ni sama-sama kita bantu Kim Panggon lah. Tu je. Sebenarnya with that in mind, aku rasa feel it's safe to say that this is the most definitive 12 months untuk of our generation untuk Correct. So of our MFL generation must get this done right lah. from the start lah. It's to that point. Janganlah ada pentangguhan jadual ke apa whatever kan. So Faham. whatever you do just fit into Kim Panggon punya plan. Simple. Okay, engkau Zim, what do you have to say untuk kita tutup buku kita season 1 kita ni? What do you have to say? Okay, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pasukan di Liga Super, 14 pasukan yang akan bersaing sengit di Liga Super 2023. Saya harap semua pihak bila saya cakap sebut semua pihak, penyokong, pengurusan pasukan, pasukan kelab dan juga MFL semua memainkan peranan masing-masing lah. Dari segi membantu pasukan negara dengan memajukan Liga Malaysia. So all the best to 14 pasukan di Malaysia. Harap semuanya perform dengan baik dan friendly dan menjumpai adunan dan keserasian pemain pasukan masing-masing, dan all the best kepada semua pasukan Liga Super Malaysia 2023. Terima kasih. Itu dari saya. Okay guys, that's nice. Okay. So with that aku rasa cukup lah. Terima kasih lah kepada pendengar yang dengar daripada episod 1 sampai ini episod bonus episod 11. Kita tutup dulu what we call musim season 1. Untuk bola lagi kita akan buka season 2. You will hear from us lah what's in store for us. Kami akan post lah di channel kami di YouTube, di podcast, di Twitter semua. Just watch the channel lah. Other than that, again lah aku nak echo apa yang rakan-rakan panel sebut lah. Terima kasih lah kerana sokongan kepada pasukan kebangsaan sepanjang AFF ni. Terima kasih kerana peduli lah nasib pasukan kebangsaan. Harapnya attention tu disambung untuk Liga Super. Harapan kan. Dan macam aku nak echo juga lah sentiment everyone. Harap Liga Super kita ni kita fit lah dengan whatever plan lah. KPJ nak minta apa bagi je lah. This is the definitive year of our generation dalam bola sepak lah. Okay, aku akhiri episod kali ini dengan ucapan selamanya Harimau Melaya.